belakang perkara pertamanya adalah skrip. Kan, skrip dan sebelum kita decide untuk tajuk Sazali Biar Pokok ni, tajuk asalnya adalah Tertiba YouTuber. Tertiba YouTuber, end up kita jadikan dia nama kumpulan. Sebab tu di peringkat awal, beberapa babak awal tadi tu kita ada anugerah kan, anugerah Digital Malaysia dibidangi oleh kumpulan Tertiba YouTuber. Tapi rasanya yang itu biar penerbit jawab kenapa kita tukar tajuknya. Okey, stand by Cik Syarizan. Kenapa tu? By the way, dari segi idea asal penceritaan seperti Sazali Biar Pokok ni, saya lihat pada filem Seniman Bujang Lapuk. That's how I dapat idea. Sebab kalau tengok banyak filem-filem di luar negara yang buat remake filem-filem lama, tapi dibuat dalam bentuk yang baru. Tapi dalam konteks Sazali Biar Pokok ni, bila saya tengok filem Bujang Lapuk, saya tengok dari segi kehidupan Bujang Lapuk itu, situasi bagaimana mereka pada ketika itu nak jadi seorang seniman, dan kita reflect dalam keadaan masa sekarang hampir sama, cuma berbeza situasi. Ya, dulu nak kena pergi casting apa sebagainya, tapi melalui ledakan media sosial ni sebenarnya tak perlu semua itu. Itulah dari segi idea asal yang saya dapat. Dan selepas berbincang dengan saudara Hafiz sebagai penulis skrip dan juga Rizan sebagai director, that's how kita ubah the story untuk jadi lebih dekat dengan penonton. Saya percaya semua penonton mungkin boleh rasa filem tadi ni dari segi watak-watak yang ditengahkan. Boleh katakan kita lalui situasi-situasi mereka itu. Lebih-lebih lagi apabila bercakap tentang populariti, cakap tentang perkara yang kadang kita tanpa kita sedar kita ungkit, perkara-perkara yang sepatutnya kita tak perlu ungkit, dia akhirnya menjejaskan persahabatan, kasih sayang sesama kita. Ini yang kita maksud saya melalui filem ini, kita ada dia punya subtext kat situ. Yang lain tu saya bagi ruang untuk pelakon untuk jawab. Dipersilakan. Yang pertama, siapa? Ada apa-apa soalan untuk pelakon? Kalau tak ada, saya nak tanya lagi tau Cik Zizan. Iman Zulkarnain sebagai Koko, yang tengah Syazali Zikri sebagai Sazali, yang panas meledak ni Rangga je, ini Mio Syarani, ini penulis kita. Okey, ada apa-apa soalan? Penulis kita dia tak kecil hati lah dengan saya. 8-11 kali kita rombak sikit. Okey, apa? Ada soalan. Okey, boleh bagi ni mikrofon ke saya turun sekejap? Saya bagi. Sebab tu saya tukar kasut. Silakan. Assalamualaikum. Saya Ali Yusuf Malaysia. Ini kepada penerbit dan juga Abang Zizan lah, keberanian untuk menampilkan 3 bakat muda baru sebagai orang kata wajah harapan untuk filem ni, dan juga mungkin Abang Zizan boleh cerita sikit lah pengalaman sebagai pengarah. Mungkin sebelum ni pernah drama atau movie, tapi ini filem, satu benda yang besar. So mungkin Abang boleh kongsikan sikit. Saya akan jawab ringkas. Nanti tuan penerbit akan elaborate further. Syarat saya pemilihan pelakon ni adalah saya yang pertama, mereka perlu datang uji bakat. Saya tak kira sama ada pelakon ada nama ataupun tidak, mereka perlu lalui proses uji bakat. Kita nak itu proses yang kami dah tetapkan. Dan yang kedua, saya perlukan mereka berikan komitmen 100%, sebab filem ni is a big investment, satu projek yang besar. Jadi satu projek yang serius. Jadi I can't afford to work with individual yang pukul 5 kena release saya, next week waktu macam ni kena release. Saya tak boleh, sebab saya dah tetapkan syarat 1 minggu kena lalui proses rehearsal dengan saya, sebab mereka perlu bermain muzik dan tiga-tiga ni tak kenal each other, termasuk dengan saya. Jadi kami perlu build up the chemistry. To me, serious punya production, good production, it has to come up with a rehearsal punya session. Jadi saya tetapkan 2 syarat tadi lah, kena datang uji bakat dan juga komitmen. Saya perlukan komitmen yang tinggi. Mungkin tuan producer ada apa-apa nak tambah? Cakap tentang pelakon-pelakon yang masih baru memegang watak utama dalam sebuah filem, khususnya Sazali Biar Pokok ni, memang sebagai penerbit saya pada peringkat awal saya ragu-ragu dapatkan bakat baru. Tapi bila saya duduk sit down dengan pengarah dan penulis juga,
sebab cerita ni cerita tentang seorang yang tak popular, yang anybody macam kita semua, tapi boleh berjaya dan menjadi popular. Jadi sebab itu kami akhirnya kita decide supaya penonton lebih rasa dekat, berbanding kalau kami ambil pelakon-pelakon yang memang dah ada nama dan tunjuk pada hujung percintaan dia jadi popular, jadi mungkin orang dah tak dapat rasa benda itu. Jadi dan saya juga sebagai penerbit, saya percaya melalui pengalaman Zizan sebagai seorang award winning actor, sebagai seorang pelakon yang menang 2 anugerah besar, dia mampu untuk menggilap, bukan hanya mencongkir tapi pada masa menggilap pelakon untuk menghayati watak Sazali Miyokoko ni. Jadi situlah kita beri kepercayaan kepada 3 bakat baru yang ada di atas petang ni. Terima kasih. Saya jawab soalan tadi yang pasal sebelum ni mengarah drama. Yes. Ya. Memang ramai yang tak tahu sebenarnya saya, bila saya slow down saya punya acting tu, tumpuan saya lebih kepada kerja di belakang tapi, dan saya dah banyak mengarah drama, dokumentari, travelog semualah. Tapi ini filem pertama, filem sulung arahan saya, dan tak adalah masalah besar sangat pun sebab saya pun dah biasa berlakon filem juga. InsyaAllah dengan bantuan dan sokongan semua yang expert dalam every component of the production tu, saya dapat kerjasama yang bagus daripada semua orang, termasuk pelakon-pelakon saya ni yang sabar. Ya, saya punya arahan tu adalah part-part yang cerewet tu. Ada soalan lain? Oh, di mana? Yang mana satu? Oh, wah, jauh ya. Ke situ. Satu kita tukar lagi. Dah ada dah. Si baik wah. Yang mana tadi yang standby tu? Ada juga. Okey. Okey, Assalamualaikum. Saya Heri Harif, Nama TV. So, saya nak ucapkan tahniah lah kepada tim semua sebab dah hasilkan Sazali Miyokoko. Saya punya persoalan kepada penulis skrip, saudara Hafiz Amin. So Hafiz, sebab tadi Zizan ada cakap pasal 8-9 kali kena rombak dan sebagainya kan. So mungkin boleh ceritakan sikit pengalaman tu satu. And then dari sudut macam mana Hafiz garapkan elemen sebab ada kritikan sosial dan sebagainya tu dalam satu naskah itu. Silakan. Assalamualaikum. First, terima kasih kat Abang Zizan semua ni kan. Kalau cakap 10-11 kali tu sebenarnya dia berlapik tu, sebenarnya lebih tu. Tapi kita, antara sebab kita mengubah itu, contohnya saya cuba nak bawa direction kepada lebih berat, tapi bila kita mendengar kepada producer, director punya ni dengan pengalaman produksi, kita nak benda ni takut tak jadi, takut ringkuk kita nak menyebarkan konteks kritikan sosial tu mengecil. Sebab kalau banyak sangat, takut kita tak dapat 18 ke apa kan, benda tu akan isu. Kita buat filem sebaik mana pun, andai kata tapisan tu banyak, kita punya kritikan tu sendiri pun tak sampai. Jadi kita setuju untuk sependapat di mana kita berlapik lah, kita bawa ke nilai timur ya. Andai tadi kalau ada terlepas tu tadi tu sebenarnya lebih banyak, tapi kita faham konsep kat Malaysia ni, kita sedar ruang kenapa kita buat benda tu adalah untuk jadikan filem ni naskah lebih baik dan lebih santai supaya penerimaannya lebih dekat. Jadi kalau dari mana saya dapat ni, sebenarnya minta maaf kalau ada producer-producer yang ni, sebab ada je scene yang saya nampak depan mata sebenarnya, saya copy balik kan. Jadi ada je kritikan sosial dari mana saya dapat tu, sebenarnya tak susah sebab benda tu memang ada, memang wujud, kita just tiru je lah kan. Itu je. Jadi kalau nak kata marah tak marah tu, penulis skrip kat Malaysia ni sebenarnya tak boleh nak rigid sangat, sebab kita kena bekerjasama kan. Saya rasa ini buah hasil yang terbaik dari Akila, yang saya rasa tak ada pun kecil hati saya rasa. Itu dia. Okey semua? Kalau tuan-tuan, puan-puan semua perasan, sebenarnya isu-isu yang diketengahkan dalam filem ni sebenarnya isu-isu berat. Tapi kami cuba sebaik mungkin untuk santaikan dia supaya kami dapat cari titik temu di antara hiburan dan juga education. Kita nak hiburan yang bermesej.
Itu matlamat kami lah. Mungkin saya tambah sedikit contoh dalam filem ini, kalau sekali perasan antara yang kita masukkan dalam filem ini, satu tentang kemiskinan di bandar, ada isu kemiskinan di bandar. Kemudian kita ada tentang bagaimana penderaan kanak-kanak, ya. Itu ada juga salah satu. Kemudian dari segi tentang apa ni, tentang ibu, contoh ibu yang tadi watak anti popo tu tadi, di mana keseorangan, kerana anak-anak pelakor sibuk, tak mempedulikan ibu tinggal seorang di rumah. Dia buat jamuan, end up orang lain yang tak makan, okay? So inilah antara yang kita selit, kita selit mesej-mesej itu, tapi secara yang santai, not so much, deep lah. Dan selain pada itu, jiran dia yang prihatin tadi itu, kita tunjuk macam mana suri rumah yang terabai, walaupun melalui dialog Sazali tadi, suami akak betapa dekat mana pula. Memang suaminya kita tak wujudkan visual tu, tetapi melalui dialog, mesej sahaja. Macam di awal-awal cerita kan, bila watak anti popo tu dia always on the phone, dia call anak-anak ni, tapi anak-anak dia abaikan dia. So mesejnya adalah neglected senior citizen, and then the pressing issue tu macam gelandangan, penderaan kanak-kanak. Dia orang bertiga ni, dia orang tak tahu apa yang berlaku pada kanak-kanak tu. Hanya penonton saja yang tahu, sebab budak tu tak boleh bercakap kan. Ada soalan lain? Ada ke? Topik tu macam berat sikit. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum, saya sini. Boleh tak kita dengar sikit komen cabaran daripada 3 orang pelakon baru ni, bagaimana mereka sebagai pengalaman pertama terlibat dalam filem ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. First of all, saya cuma nak berterima kasih dulu kepada, of course, my family, my backbone for the support always, and some familiar faces as well here. Thank you so much for coming, for the support. Okay, Kak? Yeah, okay. Okay, thank you so much for the question. So, cabaran dia adalah sebagai seorang watak Sazali ni, boleh dikatakan cabaran yang paling, orang kata, mencabar lah kan, adalah untuk saya. Sebab watak Sazali ni, kalau diperhatikan tadi, dia adalah seorang yang emotion dia sangat tak teratur lah, orang cakap kan. Dari segi the graph punya karakter tu sangat naik turun kan. So kat situ saya nak cuba sampaikan dari segi macam mana sebenarnya Sazali ni nak menjadi seorang yang tak reti berlakon maksudnya. So itu adalah salah satu cabaran juga. Dan saya rasa bila sewaktu di set itu, untuk nak maintain some emotion ataupun the graph of the character tu, characterization tu agak mencabar juga. Sebab macam yang saya cakap tadi, emotionnya agak kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang dia okay. So macam mana kita nak try to implement benda tu, itu adalah salah satunya lah cabaran yang kita watak Sazali. Assalamualaikum, saya Syaradi sebagai Mekamiong. Okay, cabaran saya macam yang semua orang nampak tadi. Kita marah ni sebenarnya senang kan? Marah ni sebenarnya senang, tapi kita nak always marah tu sampai saya sakit belakang ni lah. Betul, saya tak tipu, memang saya sakit. Tapi saya cuba kawal lah, sebab setiap scene memang tak adalah always marah kan. Cumanya kalau mana yang saya rasa macam terlebih ke apa ke, saya minta tolong Abang Zanin macam kata komen lah, kurangkan ke mana patut tinggi. Memang Abang Zanin ajar benda tu masa rehearsal lagi, memang 1 minggu tu. Dan saya bukanlah pandai main skate, saya tak pernah pun ride skate tu. Jadi saya ambil dah masa dalam sebulan tu sebenarnya tak cukup tau. Tapi saya take juga challenge tu untuk saya bawa watak Mio ni, sebab dia kena, at least dia kena pandai ride kan skate tu. Jadi saya memang apa orang kata, cuba spendkan masa tu lebih dekat skate park, kat Mungkiara, kat Shah Alam pun ada. Saya pergi jatuh tu biasa lah kan. Kita berlakon, kita kena buat lah. Yang tak nak, suka tak suka, kalau kita dah buat, kita buat kan. Itu saja lah. Assalamualaikum. Thank you everyone for coming. Thank you for support.
me these opportunities. Okay. Cabaran untuk melakonkan watak Koko dalam filem Sazali Mio Koko ni adalah satu yang pertama sekali. Of course saya kena belajar menyanyi and improve my music playing skills, and selain daripada itu saya rasa cabaran dia orang ngantuk ni. watak Koko ni watak Koko ni watak yang dia watak yang memendam. So macam it's quite hard to play subtle. Macam you nak show your emotion through your eyes and smile on your face. So benda tu macam quite challenging for me. And thank you to Abang Zizan juga, dia banyak ajar, dia ajar mood graph. So kita break down the scenes and dia ajar dekat sini kita main mid, low, high. So everyone ada graph dia orang sendiri. So kita tak adalah tiga watak ni memainkan graph yang sama. So kita akan nampak flat. So banyak saya belajar dengan Abang Zizan. Okay, so yeah, tu, that's it. So thank you. Okey, so kepada anda semua, dan dengan tadinya dah berakhirnya soalan tadi, maka berakhirlah sesi sidang media kita pada malam ini. Mungkin ada di antara rakan-rakan media kita yang ingin melakukan sesi one to one dengan para pelakon.